minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 3 baris yang kedua daripada atas. Muka surat 3 baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alhamdulillahilladzi amarana bima'rifatihi wa tauhidih. Di bawah tu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'asahullahu ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi. Di hujung tu sama tu, syajak. Wa tauhidih wa risalatih. Di bawah lagi tu wa i'labi dinih. Tu hujung dia sama syajak. Macam surah Al-Kautsar tu lah, hujungnya sama. Tu syajak. Alhamdulillahilladzi amarana bima'rifatihi wa tauhidih. Terjemahan dia, pujian itu, pujian itu bagi Allah. Bagi Allah. Allah mana yang menyuruh akan kita, menyuruh dengan mengenal akan dia, akan Allah, dan mentauhid akan dia, akan Allah. Yang menyuruh ya Allah akan kita. Lepas tu baca dengan amarona. Kalau baca dengan alhamdulillahilladzi amarna, tu lain makna tu. Amarna menyuruh oleh kita, menyuruh oleh kita. Yang ni akan Allah pula jadi dah. Jadi kita yang suruh, Allah yang kena suruh. Kalau amarna, dia situ bukan amarna, amarona. Menyuruh Allah Ta'ala, menyuruh ya Allah akan kita, tu amarona. Kalau kata amarna, menyuruh oleh kita, yakni akan Allah. Kita yang suruh, Allah yang kena suruh. Kalau baca amarna, amarana, yang menyuruh, ini menyuruh oleh Allah akan kita, menyuruh dengan mengenal akan dia, akan Allah, dan mentauhid akan dia, akan Allah. Jadi selepas dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan Alhamdulillah, yang mana disunatkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, disunatkan memulai kitab-kitab yang dikarang dengan Alhamdulillah. Jadi selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan Alhamdulillah. Sebab ada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin
zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Tiap-tiap perbuatan yang dicipta pada syarak, tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perbuatan tu terpotong, yakni kurang keberkatan. Yang mana ada hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah. Tiap-tiap perbuatan yang dicipta pada syarak, yang bernilai pada syarak, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tu terpotong, yakni kurang barakah. Ada yang lain pula yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Jadi kena mula belaka ni. Kena mula dengan bismillah. Tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak kena mula dengan alhamdulillah. Jadi nak mula, dua-dua nak mula macam mana? Jadi bismillah tu ibtidak hakiki. Tu hak mula sungguhlah. Alhamdulillah ni ibtidak idafi, dengan bahawa mula juga. Mula macam mana yang kedua? Hak mula sungguh bismillahirrahmanirrahim, itu dipanggil ibtidak yang hakiki. Mula hak sungguh-sungguh. Kemudian hadis juga, mafhum hadis, perbuatan yang bernilai pada syarak kena mula dengan alhamdulillah. Masih lagi beramal dengan mafhum hadis supaya dimulai dengan alhamdulillah, walaupun selepas daripada bismillah dipanggil mula juga. Maknanya kita masih lagi beramal dengan mafhum hadis. Mula macam mana tu sebab kemudian. Yang kedua selepas daripada bismillahirrahmanirrahim dipanggil ibtidak idafi. Nak banding dengan hak kemudian, masih lagi duduk di permulaan walaupun selepas daripada bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya selepas bismillah disusuli dengan alhamdulillah, masih lagi beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dimulai dengan alhamdulillah. Dia panggil mula juga ni, walaupun yang kedua. Dia panggil mula idafi. Mulalah nak banding dengan hak kemudian tu ke belakang. Jadi alhamdulillah walaupun selepas bismillahirrahmanirrahim dia panggil mula, tapi bukan mula yang hakiki, mula yang sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim lah, mula sungguh-sungguh. Sebab dua hadis, mafhumnya supaya kita mulai dengan bismillah. Satu hadis mafhumnya supaya kita mulai dengan alhamdulillah. Jadi dua-dua kena mula. Dan nak letak macam mana dua mula-mula? Jadi hak bismillahirrahmanirrahim memang ibtidak, mula yang hakiki, yang sungguh-sungguh beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tu masih lagi beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memulai perkara yang bernilai pada syarak dengan alhamdulillah. Mula macam mana tu? Mula idafi, nak kira dengan hak belakang-belakang tu dia masih lagi di permulaan walaupun selepas daripada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hak dalam kitab ni alhamdulillahillazi amarona bima'rifatihi wa tauhidih, ada terjemahan bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak datangkan terjemahan. Terjemahan kita datanglah minggu lepasnya sebagaimana terjemahan biasalah, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu biasa terjemah dah. Segala puji bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman maha pemurah, Ar-Rahim maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim tu sirah mubalaghah belaka tu, maha pemurah maha penyayang. Tapi Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke mustaq dia ambilan daripada rahmah belaka. Daripada rahmah jadi Ar-Rahman Ar-Rahim.
Tapi terjemahan biasa kitanya pemurah penyayang. Pemurah penyayang. Pemurah ni Allah Ta'ala memberi al-mun'imu bijala'il ni'am. Tuhan yang beri nikmat dengan nikmat yang kasar-kasar tu. Nikmat kehidupan kita tu lah. Nikmat harta, hak tu nikmat jelas-jelas. Hak tu hak Tuhan beri kepada kesemua. Adapun Ar-Rahim Al-Mun'im bilaqaikin ni'am. Allah Ta'ala beri nikmat yang halu-halu, nikmat yang seni-seni. Mana nikmat yang halu-halu ni? Iman, makrifah, tu nikmat yang halu-halu. Jadi nikmat yang halu-halu ni Allah Ta'ala hanya kurniakan kepada orang yang beriman, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahman Allah, Allah mengurniakan nikmat yang kasar-kasar, nikmat kehidupan dunia, itu umum kepada sekalian manusia, termasuk manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang kafir pun pemurah Allah Ta'ala, Allah beri nikmat-nikmat yang kasar-kasar, nikmat-nikmat yang dapat dengan usaha, banyak harta contohnya, kepada sekalian manusia. Jadi rahman Allah, pemurah Allah umum kepada sekalian manusia. Bahkan kalau kita tengok hak paling banyak dapat nikmat atas dunia ni hak orang kafir lah paling banyaknya. Itu semua datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan datang daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim, kasih sayang Allah hanya kepada orang yang beriman. Mana bukti kasih sayang Allah? Dengan bahawa Allah Ta'ala kurniakan keimanan dan makrifah. Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Itu rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahman Allah, pemurah Allah umum kepada sekalian. Adapun rahim Allah, kasih sayang Allah hanya kepada orang yang beriman sahaja, dengan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri iman, beri makrifah. Itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahim Allah kepada orang yang beriman, yang akhirnya akan dibalas dengan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata rahim Allah, dia pada mahsyar Allah pisahkan orang yang beriman dimasukkan dalam syurga, orang yang tidak beriman dimasukkan dalam neraka. Nyatalah rahim Allah, kasih sayang Allah tertentu hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja. Adapun rahman Allah, pemurah Allah umum kepada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahman, pemurah umum kepada sekalian, rahim, kasih sayang Allah hanya kepada orang yang beriman, dengan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna rahman umum, makna rahim khas dia panggil. Rahman makna dia pemurah umum, luas kepada kesemua. Rahim penyayang, kasih sayang Allah khas tertentu hanya kepada orang yang beriman. Jadi makna kepada rahman umum, makna kepada rahim khas. Tetapi asma Allah rahman yang makna dia umum tadi itu, asma Allah hanya tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Tak boleh letak nama Rahman kepada seseorang sebagaimana tak boleh letak nama Allah kepada seseorang. Rahman tak boleh, dia kena Abdur Rahman. Berbeza dengan Rahim. Rahim kalau kira pada makna khas,
Allah Ta'ala kasih sayang hanya kepada orang mukmin. Tapi asma rahim umum. Boleh letak kepada nama seseorang rahim saja, tanpa bubuh Abdur Rahim. Tapi seeloknya bubuh Abdur Rahim lah. Tiba-tiba nama dia Rahim bin Muhammad contohnya. Rahim saja boleh. Rahman bin Muhammad tak boleh. Rahman dia kena bubuh Abdur Rahman. Sebagaimana Allah kena bubuh Abdullah. Rahman makna dia umum. Asma lafaz dia itu khas. Rahim makna dia khas. Tapi lafaz dia, asma dia am dipanggil. Macam mana kita? Satunya khas, satunya am. Khas satu, am satu. Macam mana kita? Ada tak khas? Adakah khas? Boleh? Betul khas tu nak. Sewa khas. Adakah khas? Ada khas? Kan banyak kan khas? Apa lagi? Hak biasa khas. Kenapa ni? Tertentu ada. Lepas tu hak am, hak umum tu. Hak am tu umum. Am umum bahasa Arab. Khas khusus bahasa Arab. Amun umum bahasa Arab. Am pun bahasa Arab, umum pun bahasa Arab. Tapi kita faham dah umum mana apa? Luah. Lepas tu khas khusus mana apa? Tertentu. Kan gitu? Ialah bahasa Arab tapi jadi bahasa Malaysia kita dah. Satunya umum luah, satunya khusus tertentu. Umum satu, khusus satu. Jadi asma Rahman, pemurah Allah umum kepada sekalian manusia. Ar-Rahim, asma Allah maknanya kasih sayang Allah khas kepada orang yang beriman jua. Ada. Makna Rahman umum. Allah Ta'ala pemurah kepada sekalian, termasuk orang kafir. Tapi Rahim Allah, kasih sayang Allah khas kepada orang yang beriman jua. Tu makna. Tapi lafaz asma itu, nama Rahman khas kepada Allah Ta'ala juga. Tak boleh letak pada yang lain, melainkan kena bubuh Abdur Rahman. Tapi lafaz asma rahim yang makna dia tu khas, tapi lafaz asma rahim dia umum. Asma Allah boleh letak sebagai nama seseorang rahim walaupun tidak bubuh abdu sekalipun. Tapi seeloknya bubuh Abdur Rahim. Gitu jelah. Kan dia kan nama orang Rahim bin Abdullah contohnya. Nama dia Rahim bin Abdullah. Mana abdunya? Rahim gitu boleh. Tapi Rahman jangan. Rahman bin Abdullah itu tak boleh. Sebab asma Rahman khas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Mana? Rahman, Rahim. Rahman dari segi makna umum, pemurah pada sekalian. Dari segi lafaz asma Rahman khas kepada Tuhan juga. Nak letak pada yang lain kena bubuh Abdur Rahman. Rahim dari segi makna khas, kasih sayang Allah khas tertentu hanya pada orang beriman. Tapi lafaz asma Rahim umum, boleh letak kepada seseorang walaupun tidak bubuh abdu sekalipun. Kemudian kalau pergi pada makna Rahman, sekarang ni lah kan orang tengok macam mana seseorang dia kafir, bagai-bagai nikmat dia dapat. Bagaimana seseorang orang Islam tapi jauh daripada amalan agama,
jauh daripada hukum hakam agama. Oh, tetapi atas dunia berjaya kehidupan dianya. Terkadang lagi pelik perangai, lagi yang panggil apa? Gila ke apa? Lagi pelik perangai, lagi buat benda pelik-pelik, lagi kaya dia. Ada ni. Jadi pelik juga tau. Patut lagi pelik, lagi huduh perangai, jatuhlah kalau menega kau. Dah. Bertambah naik dia. Sebab tu dia tidak insaf. Kenapa dia tidak insaf? Sebab dia buat apa sekalipun dari segi hukum agama jauh dari hukum agama. Dari segi norma seseorang manusia yang betul pun jauh. Dari segi hukum agama jauh dah. Dari segi kehidupan yang norma ke seumpama tu tak norma. Tapi nak ceritanya jauh daripada kehidupan agama. Tapi kenapa kehidupan dia sangat berjaya? Itulah rahman pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala atas dunia kepada sekalian. Dia gitu. Allah Ta'ala kurniakan kesenangan dengan kasih sayang. Tidak dengan kasih sayang, tapi dengan kemurahan Allah. Bukan dengan kasih sayang Allah. Sebab apa? Sebab dunia di sisi Allah tidak ada nilai, walaupun sebesar sayap nyamuk sekalipun. Kalau dunia ada nilai di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk, nescaya Nabi kata Allah Ta'ala tidak akan beri orang kafir minum air walaupun setegak. Tapi dunia di sisi Allah tidak ada nilai. Jadi dengan kemurahan Allah, Allah beri bagai-bagai nikmat dalam kehidupan kepada semua, termasuk orang kafir, termasuk orang yang jauh daripada kehidupan agama. Itu datang daripada rahman kemurahan Allah, yang mana terkadang atas jalan istidraj. Istidraj ni Allah Ta'ala beri sampai masa Allah Ta'ala pun hukum. Kemudian rahman Allah, kasih sayang Allah. Ini kasih sayang Allah, tandanya Allah beri iman, Allah beri makrifat. Akhirnya balasan orang yang beriman adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah atas dunia, dia seorang yang beriman, seorang yang taat kepada Allah, Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang kasar-kasar. Bijala ilin ni'am, nikmat yang kasar-kasar, yang dapat dengan usaha untuk banyak harta. Jadi dia dapat banyak harta tu dengan kemurahan Allah dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia orang beriman yang dapat kesenangan hidup atas dunia. Kesenangan dia tu adalah datang daripada kemurahan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak beriman dapat kesenangan, itu adalah kemurahan Allah semata-mata, tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah hanya kepada mereka yang Allah Ta'ala kurniakan keimanan dan makrifah. Itulah orang yang dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim, yang akan dibalas dengan balasan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman, itu makrifah, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi amarna bima'rifatihi wa tauhidih. Jadi di permulaan kitab ni dimulai dengan bima'rifatihi wa tauhidih. Dalam ilmu badi' dipanggil bara'atul istihlal, dipanggil bara'atul istihlal. Ni apa dipanggil bara'atul istihlal ni, kalau kita kata kau macam notis dah panggil dah. Notis di muka jalan.
Tak siapa lagi tepat tu. Tapi notis dia muka jalan tu kita boleh tahu dah. Mana tempat tu di mana. Gitulah lebih kurang dah. Bara'atul istihlal. Kenapa ni? Bila kita memulai dengan bima'rifatihi wa tauhidih. Ni kita tauhid ni. Gitulah. Mana di permulaan tu kita boleh jangka dah kitab tu kitab tauhid. Macam ada kitab Wisyahul Afrah, alhamdulillahillazi faradas salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang memfardukan sembahyang atas hambanya. Itu permulaan kitab Wisyah. Allah Ta'ala yang memfardukan sembahyang. Itu kitab fiqh tu. Ada ni. Itu panggil Bara'atul istihlal. Ni di awalnya bima'rifatihi wa tauhidih. Kira-kira kitab ni kitab yang akan membicarakan berkaitan dengan ilmu tauhid. Pujian-pujian itu. Ni terjemah daripada kata alhamdulillah. Alhamdulillah dia terjemah dengan pujian-pujian itu. Terkadang terjemah dengan segala puji. Gitu tak? Segala puji. Sini pujian-pujian. Pujian-pujian ni maknanya faham di sini menunjukkan atas pujian tu banyak. Banyak pujian. Pujian-pujian. Tapi biasa terjemah dengan segala puji. Alhamdu tu lafaz mufrad. Maknanya satu je lah pujian. Pujian-pujian ni banyak. Ataupun segala puji ada 4, banyak tu. Tapi lafaznya adalah lafaz mufrad. Alhamdu bermula satu pujian lah sepatutnya. Tapi walaupun alhamdu tu lafaz mufrad, dimasuk alif lam tu setengah satu pandangan mengatakan alif lam lil jinsi. Bila alif lam lil jinsi lafaz mufrad sekalipun, tapi dari segi makna jenis puji-pujian jadi banyak. Jenis puji-pujian, maka puji-pujian ni banyak. Dalam kitab dia membahagikan pujian tu kepada 4 pujian. Allah memuji Allah. Itu pujian yang pertama. Qadim memuji Qadim. Itu pujian yang pertama. Allah memuji segala hamba-hambanya. Allah memuji segala rasul-rasul. Itu dipanggil puji Qadim kepada hadis. Allah memuji akan hamba-hamba Allah. Ada hadis puji Qadim. Kita puji Allah. Ada hadis puji hadis. Kita puji sesama kita. Kesemuanya bagi Allah, tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah puji Allah tu memanglah tertentu bagi Allah. Kita puji Allah, memanglah kita puji Allah tu kembali kepada Allah lah. Kita puji sesama kita pun kembali kepada Allah. Pujian-pujian bagi Allah. Pujian-pujian itu bagi Allah ay mukhtassun lillah. Tertentu bagi Allah. Alhamdu tu mubtada. Lillah tu khabar. Takdir dia mukhtassun lillah ataupun milkun lillah ataupun mustahaqqun lillah. Mana pujian-pujian ni tertentu bagi Allah. Pujian-pujian ni kepunyaan Allah. Pujian-pujian patut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 pujian tu tertentu bagi Allah. Allah puji Allah, kembali kepada Allah lah. Kita puji Allah, memanglah kembali kepada Allah. Allah puji hambanya. Allah puji para rasul contohnya. Kembali kepada Allah juga. Allah puji para rasul.
Allah puji para orang yang beriman dan beramal soleh. Hakikatnya Rasul adalah datang daripada Allah. Jadi Allah puji Rasul, hakikatnya Allah puji Allah sendiri. Kan gitu? Ialah Rasul. Itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku di Rasul, kesemuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah puji Rasul, Allah puji Allah sendiri. Contoh ginilah, kadang-kadang dia puji anak dia. Dia puji anak dia. Dia bukan nak puji anak pun sebenarnya. Dia nak puji dia lah. Siapa mak kepada budak tu, siapa ayah kepada budak tu. Jadi dia puji budak tu. Dia nak puji dia sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia pandai didik, pandai jaga. Nampak ni. Nampak dia puji anak, dia bukan puji diri. Hakikatnya dia nak puji dia. Sebab apa? Sebab dia kira anak tu bergiam-giam, siapa yang didik, siapa yang jaga, siapa yang susun atur. Gitu lebih kurang tau. Jadi Allah puji hamba Allah, Allah puji para anbiya. Pujian tu tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita puji sesama kita. Kita puji sesama kita. Seseorang tu baik, seseorang tu soleh, seseorang tu pemurah. Puji sesama kita. Seseorang tu baik, soleh, pemurah contohnya. Baik seseorang mari daripada mana? Soleh seseorang mari daripada mana? Pemurah seseorang mari daripada mana? Mari daripada Allah. Jadi hakikinya kita puji sesama kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kalau alhamdulillah tu bukan hanya setakat di mulut, pujian yang datang macam mana sekalipun hati kita tetap teguh. Kesemua tu adalah tertentu bagi Allah. Kepujian tu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahirnya dia puji kita sekalipun, baik, soleh, pemurah, berilmu, rajin contohnya. Berilmu mari daripada mana? Rajin mari daripada mana? Milik Allah. Di pujian tu kembali kepada Allah. Kalau duduk tangga tu disunatkan kita memuji. Disunatkan kita memuji. Sebagaimana Nabi SAW memuji para sahabatnya. Nabi SAW memuji para sahabatnya. Tiba-tiba satu ketika Nabi SAW, satu ketika Nabi SAW terserempak sahabat memuji sahabat yang lain. Nabi SAW terserempak dengan sahabat yang memuji sahabat yang lain. Tiba-tiba Nabi kata, qad qata'ta unuqa sahibi, sesungguhnya engkau telah memotong leher saudara engkau. Qad qata'ta unuqa sahibi, sesungguhnya engkau telah memotong akan leher sahabat engkau. Sebab apa gitu? Sebab yang dipuji jadi punah. Jadi yang memuji sahabat tu seperti memotong leher kawan dia. Ni hak memuji yang dilarang. Nabi SAW memuji para sahabat. Itu mana pujian yang disunatkan. Tapi Nabi terserempak sahabat memuji sahabat. Nabi kata, sesungguhnya engkau telah memotong leher kawan engkau. Mana ada memuji yang dilarang pada agama. Sebab tu dalam kitab Penuh Bagi Hati, di antara kebinasaan lidah adalah memuji. Di antara kebinasaan lidah didatangkan 4 kebinasaan. 6 kebinasaan. Didatangkan 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang dipuji, 2 kebinasaan atas yang memuji. Pada dia kalau mengeji hukumnya haram, maklum. Mengeji haram. Kata uduh haram lah.
Memuji ni kata molek. Kata molek pun ada ketika haram juga. Mengeji, mengumpat, tu maklumlah. Memuji ni kata molek. Ada ketika diharamkan. Ada 6 kebinasaan, 4 kebinasaan kena atas yang dipuji, 2 kebinasaan kena atas yang memuji. Tapi hakikatnya keenam kebinasaan kena kepada yang memuji. Sebab punah orang dipuji, naik kebinasaan atas yang memuji. Yang dipuji punah kebinasaan. Kebinasaan yang dipuji kena juga ke atas yang memuji. Sebab apa kawan kamu binasa? Sebab kamu yang menyebabkan dia binasa dengan pujian kamu. Jadi walaupun kebinasaan tu kena atas yang dipuji, yang memuji pun bertanggungjawab sama. Jadi dalam kitab Mana Bagi Hati tu 6 kebinasaan kesemuanya kena atas yang memuji. Dia 6 kebinasaan, binasa atas memuji 2. 4 tu atas yang dipuji. Betul lah, 4 kebinasaan atas yang dipuji. Kenapa jadi binasa dipuji? Kamu yang memuji. Jadi yang memuji itu pun bertanggungjawab atas kebinasaan yang dipuji. Betullah kita memuji ni kena cermat. Kena cermat. Sebab pujian ini satu ujian yang besar. Ada ni. Makna walaupun kita tu sangat suka, sangat kasih, kita kena sederhana. Kena sederhana. Pujian jangan berlebihan. Pujian jangan berlebihan. Sebab itulah dia, ialah kita dengan guru-guru ni kita sangat beradab, tapi sederhana. Sebab guru lebih besar ujian daripada murid. Guru lebih besar ujian daripada murid. Tapi kalau guru tu terlampau tinggi diangkat, murid ikhlas, tak ada niat lain, tak ada tujuan lain. Tapi kita kena jaga guru kita. Ujian sangat besar. Ujian sangat besar kepada guru tu sendiri. Kalau kita, yelah kadang-kadang protokol, panggil protokol. Mari tutup guru, protokol terlampau ketat. Bukan untuk guru yang minta, tapi penganjur yang buat seumpama tu. Ada ni. Tu guru ni ujian dia besar. Kalau angkat tinggi tu, macam mana perasaan kita kalau kita diangkat? Macam mana perasaan kita? Orang apa? Terawang-awang. Ada? Bukan terawang-awang kita boleh diangkat. Ada ni. Tu guru kita tu manusia biasa, sederhana. Ada setengah tu dia, yalah, bukan tu guna. Yang buat tu pun ikhlas, bukan ada tujuan lain, tapi kena sederhana. Bila terlampau protokol sangat, akhirnya anak murid sendiri pun tak boleh nak menghampiri gurunya. Ada anak murid pun lari duk jauh. Tu guru pun terasa hati. Kenapa anak murid dia tak nampak muka, tidak melintas, tak nampak muka anak murid. Bukan tak nampak muka, dilindungi. Sebab protokol dia terlampau ni, terlampau apa? Mana ni protokol dia. Jadi tu guru tak nampak lah anak muka anak murid dia. Rasa hati tu guru buat apa? Anak murid dia tak sambut dia. Sebab apa? Ni kadang-kadang protokol penganjur akak terlampau tinggi. Jangan. Kita kasih, kita sayang, tapi kita kasih sayang pada guru kita, kita jaga dia. Sebab pujian tu ujian yang besar, sanjungan tu ujian yang besar. Pujian, sanjungan, kedudukan tu ujian yang besar. Ada ni. Nak banding dengan ujian duit, besar ujian pujian, besar ujian sanjungan daripada duit. Besar ujian kedudukan. Orang sanggup habis duit untuk pujian, orang sanggup habis duit untuk sanjungan, orang sanggup habis duit untuk kedudukan. Mana apa?
Hak pujian ni lebih besar daripada ujian duit. Duit tu pun ujian besar dah. Duit tu ujian besar dah pada orang agama. Ni pujian sanjungan yang berlebihan. Dia kena sederhana. Sebab apa? Sebab kita nak pelihara guru kita. Kadang-kadang tengok tu, kenapa buat seumpama tu? Biasa-biasa sudahlah. Akhirnya akan timbul tomahan. Timbul tomahan. Oh, payah. Payah tu guru ni, payah. Payah. Tugu lain senang je. Apa? Simple sahaja. Walau tugu ni senang belaka, simple belaka. Ini hak pengirim ni yang buat. Sebab tugu sama je. Simple senang je. Tapi bila dia buat apa ada ni? Tu kata jaga hak tu, jangan. Sebab apa? Dia kalau tak kena boleh merosakkan. Yang dipuji disanjung rosak, yang memuji disanjung pun rosak. Ada ni. Memanglah kalau hati tu kuat, alhamdulillah, pujian milik Allah, pujian tertentu bagi Allah, tak ada untuk kitanya. Apa pujian untuk kita? Apa pujian hak memang milik tertentu bagi kita? Ada. Memang milik kita? Ada. Ada. Sebut tadi baik, qada qada. Sebut kata soleh, qada qada. Mana kita? Nak menjadikan pujian tu memang khas untuk kita. Pujian tu memang milik kita. Mana ada? Tapi kita hak hakiki tu terlindung. Sebab apa? Ni ujian mari. Mana walaupun duk tangga alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kena sederhana. Sebab tu memuji sendiri termasuk di dalam kebinasaan lidah. Memuji termasuk dalam kebinasaan lidah. Tapi ada memuji yang dibenarkan pada syarak dan terkadang disunatkan pada syarak. Ada ni. Tapi kena sederhanalah. Mana macam kita kata kita dengan anak-anak kita tu, kita boleh puji, tapi sederhana. Sesama kita boleh puji, bukan tak boleh puji langsung. Padahal boleh puji, tapi sederhana. Gitu je lah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan Nabi kata pekerjaan yang sederhana, jangan berlebihan. Mana kalau puji tu nampak lain, jangan puji. Puji alhamdulillah sederhana. Gitu je. Macam mana? Jangan. Sebab pujian ni jangan main. Kita ni orang lemah. Pujian kejian tu hakiki hak Tuhan belaka. Pujian datang daripada Allah, zahir sahaja. Pujian tu keluar daripada mulut seseorang. Kejian tu hakikinya daripada Allah, walaupun zahir kejian tu keluar dari mulut seseorang. Tapi kalau kita sampai makam ahlil haq, makam hakiki sungguh, puji keji sama. Puji hak mana? Sa dengan ra hak mana? Satunya sa, satunya ra. Hak mana sa? Puji ke keji? Hak mana ra? Ra tu keji tau. Ra nak marah tau. Kesan nak marah. Dan ni ayat tu guru ni. Dia kata selagi puji rasa sa, keji rasa ra, kita orang awam. Tapi sa dengan ra tu mana? Ya? Orang puji kita, jadi sa ke jadi ra? Sa. Sa luah lubang hidung. Sa tu. Luah lubang hidung tu comel tu. Dia kata luah lubang bawah tu, dia kata lagi berat. Sa tu. Ra tu keji tau. Keji ra nak marah. Gitu tau. Ya.
Maknanya selagi kita ni puji rasa sah, keji rasa rat, tak sudah cerita makong lah. Cerita makong. Sebab apa? Sebab kita lupa akan Allah. Seseorang puji, kenapa nak sah? Itu datang daripada Allah. Keluar pada mulut seseorang tu pada zahir, hakikinya daripada Allah yang buat. Orang tu mai keji, kutuk, kata macam-macam. Kenapa nak orang? Datang daripada Allah. Baik jahat datang dari Allah Ta'ala belaka. Kenapa nak orang? Mana kalau kita puji sah, keji rat, kita orang awam biasa. Tak sudut cerita makam lah. Cerita boleh. Terang kita puji sekali tengok. Luah lubang hidung. Keji sekali tengok. Merah muka. Tu. Tak cerita makam lah. Orang lupa hakiki pujian tu daripada Allah. Kejian tu semua baik jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat tu guru. Guna kita. Orang puji sah tau. Teringat-ingat malam-malam. Orang keji, rang ke tau. Ni berapi dalam Dok lena tidur duk mikir dalam. Rang rasa. Nampak tak? Rang. Itu rang lah tu keji. Hakiki bagaimana pujian dan kejian? Daripada Allah. Kenapa nak sah? Kenapa nak orang? Puji keji alhamdulillah. Tu lah. Orang makam sungguh. Ni cerita tinggi lah. Tak boleh keji bukan keji pun. Tegar bergelepar dah. Bergelepar dah. Tak ada dah nampak ketenangan. Tak ada. Tegar tak ada, ketenangan pun hilang. Ni tak ada makam ni. Ni khoya orang panggil. Jenis golongan makam khoya. Tapi kalau puji kita rasa sah, keji kata kan, tak ada salah. Kawallah diri kita. Kita manusia biasa. Kok ke mana pun gitulah. Bila datang pujian, memanglah hati kita panggil berbunga-bunga. Itu sah tu. Berbunga-bunga. Tapi kena kawal lah. Kena kawal diri. Itulah kata yang memuji kena cermat. Kita yang dipuji kena insaf diri. Kena insaf diri. Seseorang memuji kerana seseorang dia zon baik kepada orang yang beriman. Sebab Nabi memerintah zannu bil mu'minina hasanan. Nabi kata zonglah oleh kamu dengan orang mukmin dengan zong yang baik. Sebab jadi timbul pujian tu kita zong baik. Zannu bil mu'minina hasanan. Zonglah kamu dengan kaum mukmin dengan zong yang baik. Jangan zong yang jahat. Jangan zon yang jahat. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Tuhan kata, wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kamu akan kebanyakan daripada sangkaan, kerana sebahagian dari sangkaan tu berdosa. Sebahagian dari sangkaan, bukan sekalian sangkaan. Dia sangkaan yang berdosa ni, sangkaan yang tidak ada qarinah. Tak ada ni. Baik dianya, tak ada nampak qarinah dianya orang tak baik. Tiba-tiba nampak je baik. Jangan gitu. Ada pun kalau ada tandaan, ada qarinah, kita kena ambil tahu. Ada ni. Kita kena ambil tahu kalau ada tandaan, ada qarinah. Itu tak panggil sangkaan jahat. Sangkaan jahat ni tak ada sebarang tandaan. Jangan harap dia tu tak baik. Tu sangkaan jahat. Ada pun kalau ada tandaan, ada berlaku apa-apa, kita kena ada sangkaan. Tak ada ni. Contoh-contoh lah. Kita kata bunyi budak menangis itu menangis pelik lah kita kata. Menangis perangai tu menangis lah. Kita kenal lah budak menangis perangai ni. Ada? Budak-budak je buat perangai menangis. Kita tahu menangis macam mana. Tapi kalau budak-budak menangis sakit itu lain tangisan dia. Tu kita kena buat kiraan tu.
Tapi kita hanya sangka, kita tak nampak apa yang berlaku. Tapi sangkaan tu ada dia punya tandaan. Itu bukan panggil jahat sangkaan. Kalau kita kata bapa budak tu anak jiran sebelah tu menangis pelik, jangan dah sangka buruk ke. Itu bukan panggil sangkaan buruk. Sangkaan buruk ni tak ada tandaan apa-apa. Ada tandaan tak panggil sangkaan buruk. Itu kita akan ambil tahu. Sangkaan buruk, hak berdosa, hak Tuhan larang ni tak ada tandaan apa-apa. Kena faham dari situ. Sebab bila dengar apa-apa, kita tak nampak, itu dia panggil sangkaan. Sebab tak nampak. Tapi sangkaan jahat ke tidak? Tidak. Sebab ada tandaan. Ada tandaan. Ada qarinah. Dengan tangisan dianya, dengan kesan-kesan di budak tu tengok kemudian. Itu masih lagi sangkaan. Sebab ada kesan-kesan. Kesan-kesan tu kemungkinan dia terjatuh. Mana masih lagi sangkaan. Sebab tak tengok dengan mata lendek, dia panggil sangkaan. Tapi itu bukan jahat sangka. Kena faham situ. Agama kita kena ambil tahu. Apa yang berlaku di sekitar kita, kita kena ambil tahu. Apa dia ni? Kalau sangkaan jahat, tak ada sebarang qarinah pun. Itu panggil sangkaan jahat. Jadi tak ada qarinah, kita Nabi perintah supaya sangka dengan sangka yang baik. Kalau kita sebalik, orang beriman kita sangka buruk macam-macam. Orang kafir dia percaya sangat-sangat. Ni. Orang yang beriman buat kebaikan ke macam-macam dia punya sangkaan. Tapi kalau orang kafir Allah dia punya sangkaan baik sangat-sangat orang kafir. Ni ada orang seumpama tu. Kalau Nabi perintah zannu bil mu'minin. Sangka oleh kamu dengan orang yang beriman dengan sangkaan yang baik. Orang kafir tak boleh nak sangka baik orang kafir. Orang kafir musuh Allah Subhanahu wa taala. Nak sangka baik macam mana? Dengan orang beriman dia sangka macam-macam. Dengan orang kafir Allah dia punya sangkaan baik semata. Ada. Jadi apabila kita sangka baik, maka timbullah daripada mulut kita kata-kata yang baik yang berbentuk pujian. Maknanya orang memuji kita kerana Nabi memerintah mereka sangka baik dengan kita. Tapi mereka sangka baik, hakikat kita baik ke tidak mereka tidak tahu. Orang memuji kita dengan baik, dengan kebaikan, itu sangkaan baik daripada mereka kepada kita orang beriman. Tapi hakikatnya kita baik ke tidak, kita yang mengetahui diri kita. Itu ialah. Sebab tu dalam kitab Hikam, dalam kitab Hikam Ibn Athaillah mengatakan An-nasu yamdahuna An-nasu yamdahunaka bima yazunnun wa anta zaman li nafsika lima ta'lamun. Manusia ni memuji akan engkau dengan sangkaan yang baik daripada mereka, dan engkau mencela akan diri engkau sendiri kerana barang yang engkau mengetahui hakikat diri engkau sendiri. Dan diri kita ni banyak kesalahan, banyak ni dosa. Tapi Allah Ta'ala setar, Allah Ta'ala tutup keaiban kita, Allah Ta'ala tutup kejahatan kita. Allah Ta'ala tutup. Bila Allah Ta'ala tutup, kita pun wajib tutup keaiban dan keburukan kita yang cerita kepada orang. Dia cerita saya ni tak ada ceritalah, saya ni orang banyak dah, ada ceritalah. Kita tutup keaiban sebab Allah tutup keaiban kita. Kita kena tutup keaiban kita. Tapi keaiban kita, dosa kita, kesalahan kita, Allah Ta'ala tutup atas dunia untuk kita bertaubat. Kalau kita tidak bertaubat, di mahsyar akan dibentang sekalian kesalahan kita di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buka habis-habis. Atau dunia Tuhan tutup untuk kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di hari akhirat, kalau kita tidak bertaubat, akan dibentangkan di mahsyar, mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kita jangan kerana sangkaan orang tu menyebabkan kita meninggalkan keyakinan
akan kedudukan diri kita daripada dosa, aib, sifat-sifat jahat di hati kita. Maknanya kita yakin keadaan kita macam, jangan tinggal keyakinan kita kerana sangkaan baik daripada orang kepada sesama orang yang beriman. Dan kita ikan Ibn Atta mengatakan ajahalun nasi man taraka yaqina ma indahu li zanni ma innan nas. Sejahil-jahil manusia, kata Ibn Atta Sakandari, sejahil-jahil manusia adalah mereka yang meninggalkan keyakinan barang yang ada pada dirinya. Kita yakinlah kita banyak dosa, kita yakin kita banyak aib, kita banyak sifat cela. Kita tinggal hak yakin kerana kita pergi ambil hak zon manusia kepada kita. Manusia tu kata kita baik-baik tu zon. Kita yakin kita macam mana, tiba-tiba kita tinggal keyakinan akan banyak dosa dan aib kita kerana kita nak ambil zon manusia. Zon je, kita tak tahu pun. Ini sejahil manusia. Mana sepatutnya kita ni orang puji kita malu. Ada ni, orang puji kita malu. Sebab orang memuji hanya zon baik kepada kita, yang mana kita yakin kita banyak kekurangan. Seolah-olah orang kata kok, macam kata apa, wanginya lah kalau kita busung, gitulah. Kalau kita kata macam orang puji ni sebenar ni bukan dia sindir, bukan, tapi seolah-olahnya orang sindir, seolah-olahnya. Mana kita patutnya rasa malu pada diri kita sendiri, bukan disindir, dia puji sungguh, tapi seolah-olahnya gitulah. Mana kita busung, orang kata wanginya, mana kita rasa tu sindir sungguh, tu sindir sungguh. Kita busung, orang puji wangi, tu memang sindir sungguh. Pada ni sekarang ni orang puji kita baik, tapi hakikatnya kita tak baik, busung. Tu patutnya kita rasa malu seumpama tu. Jadi seolah-olah orang ni sindir saja kepada kita. Kita kembalikan sekalian pujian tertentu milik Allah Subhanahu wa taala, yang kita duk baca semua alhamdulillah, alhamdulillah. Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Sudah semayang alhamdulillahillazi. Sudah beri salam tu, kita beri salam alhamdulillahillazi. Dia kena beri salam baru boleh baca. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Dia nak baca gini, tak boleh nak baca. Tapi kalau beri salam, tahulah nak kata. Kan kita sudah beri salam alhamdulillah. Sebab apa? Solat kita tu taufik hidayah daripada Allah. Wirid pula alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Pujian-pujian, segala pujian tertentu bagi Allah. Segala pujian milik Allah. Segala pujian patut bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan tertentu bagi kita, bukan milik kita, bukan sepatutnya bagi kita, sebab kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian-pujian itu sekalian pujian bagi Allah, tertentu bagi Allah, milik bagi Allah, mustahak patut bagi Allah. Allah yang menyuruh akan kita, menyuruh dengan mengenal akan dia, akan Allah, dan mentauhid akan dia, akan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengiktikadkan keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan. Mana Allah menyuruh kita mengenal Allah, sebagai dalam ayat Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Ada fa'lam, maka hendaklah kamu ketahui. Jadi ilmu makrifah dalam pembicaraan tauhid adalah lapah yang muradif, satu makna.
Hendaklah kamu mengetahui, hendaklah kamu mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintah kita mengenal, mengetahui dan mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahullahu ta'ala binubuwwatihi wa risalati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.